Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah muka surat 66 tentang telaga dan syafa'ah. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق kama ruwiya fil akhbar. Wal haud, haud ni telaga. Telaga ni kolam lah kan? Kolam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ghiyasan li ummatihi, sebagai pertolongan kepada umatnya, hakun, adalah benar. Maknanya tuan-tuan, kita ahlu sunnah wal jamaah percaya bahawa Nabi SAW akan dikurniakan dengan telaga, yang mana telaga ini dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu bentuk pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Perkara apa yang berlaku di hari kiamat nanti termasuk perkara yang disebut sebagai perkara-perkara ghaib. Lagi-lagi benda yang berlaku pada zaman atau berlaku pada selepas daripada berlakunya kiamat, iaitu peristiwa di hari akhirat. Itu peristiwa masa depan, termasuk dalam perkara ghaib yang tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara ghaib ni tuan-tuan, kita ulangi lagi sekali, hanya ada dua sahaja sumber untuk mengetahui apa yang berlaku pada masa hadapan yang berkaitan dengan agama, iaitu sumber yang pertama ialah sumber Al-Quranul Karim. Bagaimana yang telah kita sentuh pada pertemuan yang lepas, Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu telaga Al-Kautsar. Itu pertama. Yang keduanya, sumber untuk kita mengetahui
perkara yang akan berlaku pada masa depan atau perkara gaib ni ialah as-sunnah, iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masa depan perlulah bersandarkan kepada hadis yang sahih. Lebih kuat lagi kalau sekiranya hadis sahih itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir ni maknanya diriwayatkan oleh ramai orang, dilaporkan perkara itu oleh ramai sahabat. Yang tidak mungkin sahabat ini untuk berpakat menipu dalam satu-satu perkara yang nak disampaikannya itu. Dalam hadis ada satu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa Nabi SAW telah bersabda, haudi masiratun syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yazma'u abada. Kata Nabi, haudi, kolamku itu masiratun syahri, luasnya itu seluas, ukuran panjangnya tuan-tuan, sejauh sebulan perjalanan. Kalau jalan kaki sebulan perjalanan berapa jauh? Dulu Tun Perak dari Kelang pergi Melaka berapa hari sampai? Di jalan kaki. Lebih-lebih naik kereta lembu. Kalau naik kereta lembu tu, lembu jalannya pun macam kita juga, dia tak boleh laju. Biasanya bila dikatakan sejauh perjalanan sebulan ini, ialah perjalanan sepantas seekor kuda. Kuda ni agak-agak berapa kilometer sejam kalau jalan, kalau berlari? Ada 100 kilometer sejam? Tak ada. Berapa? Tak tahu. Kita ambil had laju kebangsaan lah, dekat highway 110 km sejam. Kalau 110 km sejam tuan-tuan, 110 km 1 jam. Maknanya 1 jam perjalanan tu 110 km. 24 jam ada berapa? Kalilah tuan-tuan, 110 kali 24 kali 30. Itulah gambaran luasnya telaga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti balik kiralah tuan-tuan, saya tak sempat nak kira. Saya matematik tak berapa bagus keputusannya masa SPM hari tu hari. Lembab sikit lah nak kira pasal matematik ni. Mungkin ada ni sini ke yang ada ambil matematik tambahan, dia boleh congak je, boleh kira berapa, kalau sebulan tu berapa jarak dia, berapa kilometer perjalanan sebulan. Kita ambil had laju kebangsaan 110 km 1 jam. Ma'uhu abyadu minal laban.
airnya itu lebih putih daripada susu. Tuan-tuan, bila kita kata lebih putih daripada susu, warihuhu atyabu minal mis, dan baunya itu lebih wangi daripada mis ni, kasturi. Wa kizanuhu kanujumi sama, dan dia punya gayungnya, penyeduknya bagaikan bintang di langit. Ini semua adalah satu bentuk lafaz perumpamaan. Dalam sastra disebut hyperbola, perbandingan melampau. Lebih putih dari susu. Macam mana yang lebih putih dari susu? Boleh bayangkan tak? Susu tu dah putih, lebih putih lagi daripada susu. Macam mana yang lebih putih daripada susu? Kasturi tu dah wangi, lebih wangi daripada kasturi. Agak-agak tuan-tuan nak minum minyak wangi ke? Tak ada. Paling-paling lebih pun teh bunga je yang bau wangi kan. Kalau teh Jawa tu bau wangi. Dia wangi bunga cempaka teh Jawa ni. Dah jarang lah jumpa, dah lama tak minum teh Jawa lah. Dulu ada uwak siapa tu arwahnya tu yang jual tembakau dekat Pasar Banting tu. Dia selalu, dulu pun ada dijual sekali teh Jawa. Kita selalu beli dengan dia lah teh Jawa tu, bau wangi. Maknanya nak menunjukkan suatu perbandingan, satu bentuk mubalaghah, kiasan, perbandingan, hyperbola, yang menunjukkan bahawa begitu unggulnya air yang ada dekat kolam tu, sampai putihnya tu ibarat lebih putih daripada susu. Wangi itu lebih wangi daripada kasturi. Maknanya dengan wangi yang sangat sedap dan menyelerakan. Kalau wangi minyak atar, melengar. Nabi nak gambarkan begitu, tuan-tuan. Maknanya tak boleh nak gambarkan dengan imajinasi kita. Penyeduknya bagaikan bintang di langit. Maknanya penyeduknya banyak. Memanglah, tuan-tuan. Sekarang ni je umat Islam dah 1 bilion, 1.5 bilion. Tuan-tuan bayangkan gayungnya ada 1.5 bilion, ibaratnya lah, menunjukkan bahawa penyeduknya itu banyak, umpama bintang di langit. Dan mungkin juga perumpamaan ini menunjukkan bahawa cedoknya itu bersinar-sinar macam bintang. Iyalah, gayung surga takkan macam gayung yang jual kat kedai RM2. Hadis ni, tuan-tuan, kata Imam Ibn Kathir, hadis ini mencapai tahap mutawatir kerana diriwayatkan oleh lebih 30 orang para sahabat. Lebih 30 orang para sahabat yang mendengar Nabi menyatakan demikian, dan mereka melaporkan apa yang Nabi kata tentang telaga ini kepada orang yang selepas daripada mereka. Bila kata hadis ni adalah hadis yang mutawatir, maka hujahnya sama macam Al-Quran. Sebab itu kita ahlu sunnah wal jamaah, tuan-tuan, percaya bahawa Nabi Muhammad SAW memang diberikan telaga. Nabi Muhammad je yang diberikan telaga khusus untuk umatnya. Di mana Nabi kata, man syariba minha, barang siapa yang minum daripadanya, fala yazma'u abada, maka dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Kita tahu bahawa di padang mahsyar besok kita akan dikumpulkan di satu padang yang luas dengan keadaan yang sangat panas, ibarat matahari sejengkal, bukan mataharinya sejengkal.
Kepanasannya itu ibarat matahari sejengkal. Tonton bayangkanlah matahari berapa ribu darjah Celsius. Sudah tentulah dengan kepanasan itu tuan-tuan, kita semua akan kehausan. Jadi bila kita kehausan, kita perlu minum. Dan tidak ada yang akan menghilangkan kehausan itu melainkan air daripada telaga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad. Siapa yang minum air daripada telaga itu, dia tak akan haus lagi dah. So, dekat syurga nanti, setelah kita minum telaga ni, mudah-mudahan kita dapat minum, diakui umat oleh Nabi Muhammad. Sebab di sana ada hadis yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim, ada di kalangan umat Nabi ni kena halau daripada telaga, termasuk beberapa orang sahabat Nabi. Dan hadis itu sebut mereka adalah sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas daripada kematian kau. Yalah, Abdullah bin Ubay pun tahap sahabat Nabi kan, tapi orang munafik. Itu Abdullah bin Ubay. Ada banyak lagi yang macam Abdullah bin Ubay pada zaman Nabi, taraf sahabat. Sudah tentulah orang munafik seperti ini akan dihalau daripada telaga. Apatah lagi kita yang jauh daripada Rasulullah, tuan-tuan. Cuba tengok baik-baik, fikir baik-baik, tuan-tuan. Jangan orang lain, bukan fikir untuk orang lain, fikir untuk diri kita sendiri. Hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut, laisa minni, bukan dari kalanganku. Hati-hati, tuan-tuan. Apa hadis-hadis yang kata laisa minni, bukan dari kalangan aku, kita khawatir kita termasuk dalam yang Nabi kata laisa minni, kita tak dapat minum telaga. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Antaranya hadis man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, dia bukan daripada kalangan kami. Ini kes bila Nabi pergi ke pasar, orang jual buah, atasnya elok. Lalu Nabi pun celup tangan dia dekat buah tadi, tengok-tengok bawahnya basah. Maknanya dia menyembunyikan barang yang jualan yang tak elok tu dekat bawah, dengan barang yang elok dekat atas. Bubuh harga biasa. Lalu Nabi kata, apa benda ni? Dia kata semalam hujan. Nabi marah sebab dia menipu dalam niaga. Jadi Nabi kata, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa menipu kami, dia bukan daripada kalangan kami. Meniaga menipu, minta maaf. Takut nanti besok dihalau daripada telaga, tuan. Apatah lagi jadi scammer. Scammer ni tak takut kalau orang Islam lah. Kalau orang bukan Islam dia memang tidak beriman pun dengan benda-benda ni semua. Sebab tu disebutkan dalam kitab ni tentang telaga itu benar, supaya kita fikir, baik kita betul-betul jadi orang yang layak untuk minum daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya, tuan-tuan, riwayat daripada Anas bin Malik. Allah akan mendatangkan kepadaku satu kumpulan manusia daripada kalangan sahabat-sahabatku, sehingga apabila aku mengenali mereka, lalu mereka berpusu-pusu menuju kepada aku. Lalu aku pun berkata, ini adalah sahabat-sahabatku. Masing-masing sahabat tu nak minum air daripada telaga. Lalu Allah berfirman, engkau tidak tahu apakah yang telah mereka adakan selepas ketiadaan engkau. Maknanya ada sahabat Nabi sendiri pun yang dihalau daripada telaga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu sahabat. Kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan.
Perhatikan hadis-hadis yang Nabi kata laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan daripada kalangan kami mereka yang menyeru kepada ta'assub, resis, asabiyah. Nabi dah peringatkan dah. Ta'assub ni apa? Fanatik. Kita je betul, orang lain semua salah. Bila kena dekat kita, semua betul walaupun kita buat salah. Bila kena kat orang lain, walaupun betul, kita kata salah. Kita pun kutuk, kita maki. Itu ta'assub. Sebab ta'assub ni boleh membawa kepada pergaduhan. Resis boleh membawa kepada pergaduhan. Bangsa aku je baik, bangsa kau semua tak guna. Ta'assub tuan. Nabi dah peringat dah. Hati-hati. Ada lagi beberapa hadis lain yang Nabi sebut laisa minna, laisa minni, bukan dari kalangan aku, bukan dari umatku. Yang kata Nabi tak mengaku umat. Ini yang kita takut ni. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Rasulullah telah terdiam buat beberapa ketika Nabi bersama dengan sahabat. Nabi dia terdiam seketika. Menung seketika. Kemudian Nabi angkat kepala, dia senyum. Tadi dia diam, lepas tu angkat kepala, dia senyum. Senyum sorang-sorang. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa engkau ketawa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada aku satu surah sebentar tadi. Apa dia surahnya? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Nabi Muhammad kebaikan yang banyak di dunia. Al-Kautsar daripada perkataan kasir, banyak. Lalu Nabi tanya kepada para sahabat, korang tahu tak apa benda Al-Kautsar tu? Sahabat pun jawab, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Lalu Nabi bersabda, ia adalah satu sungai yang diberikan oleh Allah kepadaku di dalam syurga, mempunyai banyak kebaikan. Al-Kautsar. Umatku akan melintasinya pada hari kiamat kelak. Bekasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Manusia berpusu-pusu kepadanya, maknanya kepada telaga tadi tu lah, sungai tadi tu ataupun telaga tadi tu tuan-tuan. Mereka manusia berpusu-pusu nak minum daripada air Al-Kautsar itu. Lalu aku pun berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya itu semua adalah umatku. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas engkau tak ada. Maknanya ada di kalangan kita ni yang tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang tak dapat nak minum daripada telaga, tuan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz, ia adalah satu sungai yang dijadikan oleh Tuhanku untukku, mempunyai banyak kebaikan. Dia adalah telaga Haud yang dilalui oleh umatku pada hari kiamat. Dan seterusnya macam hadis tadi itulah. Bertumpu-tumpu nak minum daripada telaga tu. Lalu Nabi Muhammad berkata, inilah semua umat-umatku, tapi ada sebahagian daripadanya dihalau daripada situ. Lalu Allah Ta'ala kata, kau tak tahu apa yang dia orang buat selepas daripada kematian kau. Nah, banyak lagi lah riwayat-riwayat, sehingga kan Imam Ibn Katsir menyatakan riwayat itu adalah mutawatir. Maknanya diriwayatkan oleh ramai di kalangan para sahabat. Dan kebanyakan hadis itu lebih kurang sama.
Maknanya umat Nabi Muhammad apa ni berpusu-pusu nak minum air tu, ada yang kena halal. Nabi Muhammad kata itu umatku. Allah berfirman, kau tak tahu apa yang mereka buat selepas daripada kewafatan kau. Maknanya akan ada yang tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam beberapa hadis yang menyebutkan sesungguhnya setiap nabi ada mempunyai telaga, dan telaga nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, paling manis, paling banyak orang akan datang ambil airnya. Itulah umat Nabi Muhammad. Umat akhir zaman sudah tentulah ramai yang akan datang pergi ambil airnya. Itu al-haud, tuan-tuan, telaga. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak termasuk di kalangan umat yang kena halau daripada telaga, tuan-tuan. Kita muhasabahlah, semaklah diri kita. Kita tak payah semak orang lain, tuan-tuan. Sekarang ni banyak orang semak orang lain, sibuk menghukumkan orang lain. Macamlah kita ni suci betul. Sekarang kita tengok pada diri kita, adakah kita termasuk orang yang layak untuk minum daripada telaga Rasulullah SAW? Sebab bila kita dah minum, tuan-tuan, dia tidak, Nabi kata tadi dalam hadis itu, tak akan haus selama-lamanya. Jadi besok dah masuk syurga. Bila kita minum, untuk apa? Dalam syurga minum bukan kerana haus. Dalam syurga minum kerana nikmat. Minum untuk nikmat. Nikmat minum itu. Air sama je, tuan-tuan. Air longkap, ambil, masuk dalam cawan, bubuh dengan kopi jantan, minum. Sedap kat tekak ni, tuan-tuan. Masuk perut sama je. Air bersih, biasa, masak, buat kopi jantan, minum kat tekak, itu juga rasanya. Sama je, tuan-tuan. Jadi kalau makan roti canai, orang makan roti canai dengan makan tisu cicah dengan kuah roti canai, sama je rasanya, tuan-tuan. Dekat apa, masuk perut semua sama je. Roti canai masuk perut jadi tahi, itu tisu masuk perut pun jadi tahi. Cuma rasa berbeza. Rasa tu yang jadi nikmat dekat tekak, tuan-tuan. Itulah kenikmatan di syurga besok. Sebab tu kat syurga makanlah banyak mana, tuan-tuan, dia tak kena, dia tak bimbanglah kencing manis, tak bimbang dengan kolesterol, tak bimbanglah dengan darah tinggi, tuan-tuan. Sebab dalam syurga besok minum dan makan kerana nikmat, bukan kerana lapar. Dan kita ni atas dunia ni kerana lapar, dan juga kerana dapat zat-zat, tuan-tuan. Seterusnya wa syafa'atul lati ad-dakharaha lahum haqq kama ruya fil akhbar. Dan syafaat yang disimpan untuk umatnya juga adalah benar, sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa hadis. Itu yang dalam selepas daripada azan tu kita baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad nabil ummi wa apa ni, ati sayyidina Muhammad nabil Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dekat sini dia selalu lupa. Wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajata aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Al-wasilah itu adalah syafaat, wal fadilah wasyafaah. Mudah-mudahan kita baca doa selepas daripada azan itu, tuan-tuan, kita termasuk orang yang akan diberikan syafaat oleh Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahawa Rasulullah SAW menceritakan, wa idza kana yaumul qiyamah ma jannasu ba'duhum ila ba'd fayatuna Adam fayaquluna lahu syfa'
li zurriyatika fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim. Nabi kata pada hari kiamat nanti manusia ni ialah kecoh lah kan, kumpul orang-orang kecoh, lepas tu masanya panjang, ngenteni suwi, boring, tak ada PUBG. Kalau ada PUBG boleh main game kan, hilanglah sikit boring kan. Duduk je tuan-tuan, yang banyak dosa duk terfikir-fikir dosa ni bila lah. Akhirnya mereka berdesak-desak, maka mereka pun mendatangi Nabi Adam, lalu berkata kepada Nabi Adam, berikanlah syafaat untuk anak-anakmu ini supaya dipercepatkan perbicaraan di hari akhirat. Lalu Nabi Adam kata, aku bukan orang yang memiliki hak untuk memberi syafaat. Pergi jumpa Nabi Ibrahim. Fa innahu khalilullah, kerana Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Fa ya'tuna Ibrahim fa yaqulu lastu laha walakin alaikum bi Musa alaihi salam fa innahu kalimullah. Jumpa Nabi Ibrahim, wahai kekasih Allah, berilah syafaat kepada kami supaya dipercepatkan perbicaraan di hari akhirat ni nanti. Nabi Ibrahim kata, aku pun tak ada, tak boleh bagi syafaat. Kau pergi jumpalah Nabi Musa, sebab dia itu dah kalimullah. Dia berbicara dengan Allah, berdepan dengan Allah di atas muka bumi. Nabi Muhammad berbicara dengan Allah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj di Sidratul Muntaha, bukan di atas bumi. Lalu jumpalah kepada Nabi Musa. Fayu'ta Musa fayaqulu lastu laha. Nabi Musa berkata, aku pun tak boleh bagi syafaat. Walakin alaikum bi Isa alaihi salam fa innahu ruhullah. Kau jumpalah Nabi Isa, sebab Nabi Isa itu adalah ruh Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimahnya. Fayu'ta Isa, lalu jumpalah mereka kepada Nabi Isa, fayaqulu lastu laha. Aku pun tak boleh bagi syafaat. Walakin alaikum Muhammadin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kau pergi jumpalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya fa'aqulu ana laha. Lalu mereka pun jumpalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad pun berkata, aku adalah orang yang memiliki hak untuk memberikan syafaat. Syafaat ini tuan-tuan, dari segi bahasanya bermaksud al-wasilah, perantaraan, dan permintaan, at-talab. Dari segi istilah bermaksud permintaan kebaikan untuk orang lain atau permintaan melakukan kebaikan. Atau dalam bahasa Jawa disebut recommendation. Kita bahasa kita sebut kabel lah, kabel. Nak dapat projek dengan kementerian itu, ada kabel, ada surat sokongan, recommendation daripada YB sekian-sekian, kita pun bawa. Tu syafaat lah tu. Tu namanya surat syafaat, surat sokongan. Jadi Nabi akan memberikan syafaat, memberikan sokongan kepada kita, permintaan kita. Kira Nabi ni kabel kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kehendak kita dipercepatkan perbicaraan di hari akhirat. Kalau kita tengok riwayat hadis yang lebih panjang ni tuan-tuan, ceritanya panjang lagi. Maknanya pergi cari Nabi Adam tu makan masa ratus tahun. Tuan-tuan bayangkanlah ya, kita duduk kat padang mahsyar, panas, nunggu beratus tahun
Semalam saya tunggu dekat klinik 1 jam pun rasanya dah boring sangat. Orang dipeluk-peluk lah. Lepas kat klinik tu pergi JPJ pula. Kat JPJ tunggu nombor lagi tuan-tuan. Kan duet ke harmoni, kumpulan harmoni. Penantian satu seksa yang tiada tertanggung. Penantian satu seksa tuan-tuan. Lagi-lagi kita menanti dekat padang mahsyar tu tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku. Sebab itulah kita berharap agar kita mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Arasy. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Insya-Allah kita azan dulu. Okey tuan-tuan, kita habiskan sedikit lagi tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Syekh Ahmad Ad-Dardir berdasarkan kepada
riwayat-riwayat hadis-hadis yang ada tuan-tuan, maka disimpulkan syafaat ini terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertamanya ialah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memulakan penghakiman bagi memberikan kerehatan kepada makhluk setelah sekian lama berdiri di mahsyar. Ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis tadi. Bila sekelompok manusia ni di padang mahsyar datang jumpa Nabi Adam tak sanggup, datang jumpa Nabi Ibrahim tak sanggup, datang dengan kepada Nabi Musa tak sanggup, datang kepada Nabi Isa tak sanggup, kemudian datang Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad bagi syafaat untuk mempercepatkan perbicaraan. Yang keduanya ialah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan umatnya ke dalam syurga tanpa diperhitungkan amalan mereka. Ini juga khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi akan memberikan syafaat kemudian kepada orang yang masuk syurga. Walaupun orang ni dia ada dosa, tapi diampunkan dosanya, dia masuk syurga. Kata orang antara termasuklah orang yang masuk syurga tanpa hisap. Syafaat bagi orang yang masuk syurga tanpa hisap. Yang ketiganya ialah syafaat orang yang sepatutnya masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi, dengan adanya kabel dari Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, dia tak jadi masuk neraka, dia masuk ke dalam syurga. Kita paling tidak pun dapat syafaat yang ni pun cukuplah, jadilah. Maknanya tak ada masuk neraka. Patut masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi tuan-tuan, kita dapat masuk syurga, tak jadi masuk neraka. Oh, lega. Yang keempatnya, syafaat dalam mengeluarkan golongan yang masuk dalam neraka. Yang ini kita pun tak mau. Kalau boleh tak mau masuk neraka tuan-tuan. Yang ni orang umat Nabi Muhammad yang dah masuk dalam neraka, dia boleh tarik orang yang masuk dalam neraka tadi tu masuk ke dalam syurga. Ibarat kata orang dah masuk penjara, dapat amnesty, pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong, ataupun dapat pengampunan daripada sultan. Patut penjara 20 tahun, dapat pengampunan daripada sultan setahun saja, lepas tu keluar daripada penjara. Yang ini tuan-tuan bukan Nabi Muhammad aja tuan-tuan, Nabi-Nabi lain juga boleh tarik umat dia yang dah masuk dalam neraka. Orang-orang yang soleh, malaikat-malaikat pun boleh berkongsi dalam memberi syafaat ni. Contohnya, ni ada disebutkan di dalam riwayat. Kita dah masuk, mudah-mudahan kita masuk syurga. Sekali masuk syurga, batin metang kau reneng. Contohlah, contoh. Kita pun tanya ini, batin metang kita selalu pagi-pagi lepas masjid, kat mana kau tak ada? Lalu kita pun diizinkan oleh Allah SWT, caca digolek nang neraka buat eneng. Cuba pergi cari. Walah, nang jero neraka. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keluarkan dia daripada api neraka. Sebab masa Medang dulu dia yang selalu belanja, ya Allah. Dengan berkat dia selalu belanja tu, ya Allah, keluarkanlah dia. Ini contoh je. Hadisnya tak cerita macam itu. Cuma hadis cerita kita yang dah masuk syurga ni boleh tarik kawan-kawan kita yang ada dalam, itu syafaat tuan-tuan. Yang kelimanya ialah syafaat dalam meningkatkan darjat seseorang di dalam syurga. Ini khas untuk Nabi Muhammad. Contoh, kita dapat masuk syurga kelas 3 je. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada kita untuk naik ke kelas 5. Kelas 5 okey, betul. Kelas pertama. Masuk ke kelas pertama. Ataupun daripada kelas pertama masuk business class, tingkat yang paling tinggi di dalam syurga. Itu untuk Nabi Muhammad sahaja. Dan yang keenamnya ialah syafaat dalam meringankan siksaan bagi orang yang kekal di dalam api neraka. Jadi itu adalah syafaat meringankan siksaan bagi orang yang masuk dalam api neraka.
Kita kalau boleh yang ringan pun tak nak, tuan-tuan. Sebab dalam hadis kata yang ringan tu pakai selipar neraka, kepala menggelegar. Ada. Kayak wetang ke bawah umuk lulu kan. Itulah dia rupa bentuk syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi ila alladhina amanu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah. Allah